wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya sekali lagi Zul Razak dalam sesi penutup kita untuk ruang lanjutan lokal XM Malaysia dalam sesi analisa pasaran. Jadi selama 1 jam, salam Galih. Galih tadi tak sempat ikut 1 jam ni kita akan lihat kepada pergerakan semasa pasaran, peluang dagangan dan apa jangkaan pergerakan struktur apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Saya tak dapat buka jam 7. Okey. Apa tu kali? Terpisah oleh jarak. Sabar Zali. Sabar kali. Okey. Nama saya Zulkifli Abdul Razak. Panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 10 tahun. Okey. Kita lihat dulu apa yang berlaku dalam pasaran semasa. Kita lihat dari sudut data. Sebentar tadi kita ada data pekerjaan untuk untuk UK yang keluar pada jam 2 menunjukkan bahawa jumlah mereka yang apply untuk kehilangan kerja nampaknya semakin menurun. Jadi sebelum ni kita ada 80 lebih ribu, jangkaan market 20 lebih ribu. Jadi angka berkenaan mereka yang hilang kerja dan buat claim untuk kali pertama, claimant count change menurun kepada 10,000. Itulah satu yang positif. Lain daripada itu kita ada kadar pengangguran juga menurun daripada 5 kepada 4.9, manakala kadar untuk tangga gaji jatuh sedikit kepada 4.5. Ini something yang sebenarnya masih tinggi, 4.5 pun masih tinggi. Malam nanti dia mesti data agak senyap, tak ada banyak. Tumpuan mungkin kepada Bank of Canada punya rate pada esok sebab market menjangkakan dia akan mengurangkan pembelian aset dia daripada 4 bilion kepada 3 bilion. Sentimen pasaran terus bercampur-campur. Kita nampaknya as we go along sesi Eropah ni pergi lebih negatif. Kita ada Topix dan Nikkei yang juga dua indeks dekat Jepun menunjukkan penurunan ketara atas kebimbangan mengenai penutupan ekonomi akibat COVID-19. Lain daripada tu, everything sedang melakukan korektif. Kita tengok kena tengok yellow flag. Saya tak tahu dia yellow ke merah ke apa ni kali. Saya tak peduli. Saya tak peduli news. Dia yellow ke kuning ni. Kadang-kadang ada tengok CPI untuk Eurozone yang data penting untuk ekonomi dia, color kuning. Jadi saya tak tahu dia orang guna color apa. Suka hati dia lah. Kalau boleh saya tak nak tengok color-color ni. Saya tengok data dia, data apa penting. Okey, tak penting pun dia kuning ke yellow ke apa ke. Bagi saya, apa maksud data tu kepada kita sekarang. Nak trade, tengok chart. Okey, jadi untuk semasa kita dah mula nampak, kalau kita lihat kepada DAX ni, DAX dah mula melakukan this move. So kita sedang menunggu kepada DAX ni ada incomplete sequence, ada momentum sequence. DAX ni kita ada momentum sequence lebih daripada lebih daripada 1618. So I'm looking untuk long untuk DAX ni daripada area blue box ni. Rate kadar dia ataupun harga dia adalah pada ni 0.1 lot dekat sini adalah $13.42. Kalau anda masuk 0.1 okey. Itulah untuk DAX. Germany 30 dekat SM. Kalau anda masuk satu lot standard, itu $134.62. Kalau anda masuk 0.1, gunakan MT5. Gunakan MT5, anda boleh masuk 0.1 lot. 0.1. Ini adalah satu momentum sequence entry. Jadi kita akan tengok wave 3 untuk apa dia? Untuk TP dia nanti. Seperti dinyatakan dalam ni, atas ni. Okey, DAX kita dah ada set up.
Sekiranya price ni naik ke atas balik, ini wave 5. Kalau dia naik atas daripada B, sebab tu saya letakkan ni. Kalau dia turun macam ni, lepas tu naik 1, 2, 3, anda tarik Fibo baru. Faham? Ada tarik Fibo baru. Sebab tu saya letakkan B. Kalau dia terus turun, itu adalah C. Okey, itu adalah untuk DAX. Maksudnya yang lain-lain indeks kita dah mula melakukan penurunan. Depend. Ini mungkin adalah X dan kita dah memulakan pergerakan menurun. Ini adalah untuk S&P 500. S&P 500 saya tak berminat sebabnya kawasan semasa dia berada dalam equilibrium. Ini dia tak lepas 1618. Between 1 ke 1618. So saya tak interested. Okey. Dow 30 juga menunjukkan pergerakan serupa. Di mana kawasan ni anda boleh cari peluang untuk entry. Pilih salah satu Dow ataupun DAX ataupun anda trade US 100. Benda sama. Sini kita pun ada setup. Okey, sini kita pun ada setup. Jangan trade tiga-tiga. Trade salah satu. Benda dia adalah benda sama. Okey, sini pun ada setup. Apa benda yang tu? Okey. Ini pun tak lengkap lagi. So, kita ada incomplete sequence. Dan anda boleh cari peluang untuk long. US 30. Saya letakkan untuk DAX tadi sebab DAX break dahulu. Anda boleh letakkan dua ni padam salah satu. Jadi ini pun ada US 30 daripada sini. Okey, itu adalah US 30. US 100 juga dijangka melakukan pergerakan serupa. Kita akan ada kelemahan daripada semasa. Ini adalah untuk Nasdaq. So, ini adalah untuk Nasdaq. Okey, inilah untuk pergerakan jagaan untuk Nasdaq. Sini pun kita ada momentum sequence. Di mana kalau kita ambil 3 kat merah tu lebih daripada 1618. So, 4 ni kita boleh cari peluang untuk entry. Okey, itu untuk Nasdaq. Lain Japan punya ni kita ada topik yang jatuh, jangkaan bahawa ekonomi akan ditutup lagi, menyebabkan indeks dan pasaran saham dekat Jepun jatuh. But ini bukan tempat untuk entry sebab satu ni bukan ekstrim. Beza dia dengan contohnya macam US 100, penurunan ini daripada high. Macam ini tadi tak ada. Ini bukan high. Penurunan ini adalah daripada puncak ini. Ini bukan higher high. Okey, itu JP 225. UK 100 kalau anda nak, anda boleh cari peluang dekat 4. Bukan dekat sini. Sebabnya dekat sini kita dah complete. Ini dah complete. Okey, kalau 3 ni lebih 1618 daripada 12, anda boleh cari 4. Pada waktu ni tak ada. So, FTSE tak ada peluang. Untuk untuk ESP 35 ini nampak seperti 1. Ini tak dapat jadi 4. So, ini ada incomplete sequence. Tetapi ini tak nampak kat mana 2 dia habis. Faham tak? Ini tak nampak 3 wave. Dia mungkin flat, kita tak tahu. Okey, itu nampak macam tu. Ini 1 dan 2. Ini ada incomplete sequence. Tapi dia tidak memberikan structure untuk kita entry. Maksudnya 5 wave breakout 1 ni kita ada tak lengkap lagi. Tapi sini tak nampak 3 wave untuk kita entry. So, not something yang saya cari. Itu adalah untuk IBEX.
Okey, itu yang kita ada adalah untuk US 30. Kita ada untuk US 30. US 100 cash cash, bukan futures bukan yang ada bulan-bulan. Cash, pada tengok tulisan dia ada cash. Saya tak dapat, saya buka MT4, MT5 terus crash. Bila kita streaming ni kan, saya buka MT4, MT5 terus crash. Hai. Kalau dia tak streaming okey. RAM ada masalah RAM, tak tahu apa hal. Ya, hujung minggu ni baru dapat check apa sah PC ni. Okey, US 30, jadi kita dah ada Germany 30 yang kita dah letakkan position. Germany 30 cash. Okey, kita menjangkakan dia sedang buat 1, 2, 3. Lepas tu kita buat. Ini tak habis lagi, tak sampai lagi 100%. 1, 2. So kita menjangka 3, 4 untuk kita trade ke arah 5. Okay. Ini mungkin 1, 2. Faham tak kali? Yang ini mungkin dia adalah 1, 2 tau. Dalam yang lebih besar, ini adalah 1, 2. Lepas tu ini 1, 2. Lepas tu ini extension dalam wave 1. Tinggi lagi. Bukan tak pernah berlaku. Tapi kalau itu berlaku, kita akan ada yang jauh. Satu kita nak tengok kat sini wave 3 dia apa. Kalau wave 3 dia motif, kita mungkin 1, 2, lepas tu motif ke atas. Okey, jadi kita ada indeks yang menunjukkan pergerakan mengukuh ke atas dan sedang melakukan correction sekarang. Jadi itu maknanya untuk yen pair juga kita jangkakan yang sama, di mana correction sedang berlaku dan kita akan ada satu support. So pada waktu ni USD JPY bergerak ke atas. Ini mungkin wave 1, 2 ataupun kita dah habis. Sekiranya ini ke atas, US dollar kuat. Sekiranya ini ke bawah lagi, US dollar masih meneruskan kelemahan. Okey, kita tengok kepada Euro JPY. Tunggu je. Euro JPY mula dijangka melakukan this move dan akan ada satu correction yang lebih dalam untuk Euro JPY. Okey. Kita break high tadi. Saya tukar sikit Euro JPY. Okay, ini adalah wave 1. Ini wave 1. Ini wave 2. Ini wave 3. Ini wave 4. Dan satu lagi high. Sebelum dia buat correction yang lagi dalam. Ini adalah untuk Euro JPY. Sesuai dengan apa yang kita nampak dekat GBP JPY. Bit korektif dalam. Wave C. GBP JPY. AUD JPY ini pun sama. Kita mungkin either kita dah habis ataupun masih lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, one more. Either itu ataupun dah habis. Apa pun ada tak, dia tak ada sikun. Ini tak ada higher high, tak ada apa. Tak ada apa-apa. Nothing. Ini 5 wave pun, biarpun dia break, ini adalah sebahagian daripada 3 wave. Kalau dia buat macam ni kali, kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu 5 wave. Dan 1, 2, 3 kita cari untuk long. Okey. Itu adalah untuk AUD JPY. Jadi sekarang ni tak ada apa-apa. NZD JPY. NZD JPY break 1618 ke atas. Dan ini pada waktu ini nampak tak? Dia mungkin buat 5 wave. Nampak? 1, 2, 3, high, 4 dan sedang buat 5. Kalau ini 5 wave, AUD JPY akan 5 wave. Jadi tunggu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 kita long. Ya. Kalau anda dah trade ni kat sini, 5 wave break, 3 wave kat sini anda trade, anda hold. Ya. Jadi kalau dia buat this move 1, 2, 3, 4, ini dah 5 wave. Kalau dia turun cuma correction, break lagi 5 wave, sini kita trade. Sini kita trade dia. NZD JPY. Sini kita trade dia. Baik. Sini kita trade dia.
Kalau dia break macam tu. Kalau ini berlaku, maksudnya tak ada dah US dollar kuat. Tak ada. Tapi nampaknya ini sedang berlaku. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4. Satu lagi 5. Tak kisah anda kira berapa. Kalau dia jadi macam ni kali. Kalau dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecil. 7. Itu turun besar. Itu turun besar. Faham? 7 itu korektif daripada atas ni. Jadi kalau dia tak break atas. Kalau dia 5 tak break atas, 3 buat structure baru, kita trade. Ataupun better kalau 5 ni break out atas lah. Itu perfect lah. Okey, jadi itu NZD JPY. Itu bermakna untuk CAD JPY kita tunggu bawah ni. Kalau dia lengkapkan A, B dan C ni, kita dah entry kat sini. Ini adalah untuk CAD JPY. Ini adalah level dia untuk CAD JPY. Sama juga, ini adalah satu momentum sequence. Ini CAD JPY. Okey, ini CAD JPY. Kalau dia breakout atas, ini cuma 2, ini 1. Selagi dia tak break B ni. Kalau dia break B, kita batalkan entry kita. Kalau tak, ini adalah macam ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4 and extended 5. Sebelum dia naik atas. Apa pun anda letakkan limit order. Kalau dia buat kat sini, that's it. Ini adalah untuk CAD JPY. Ada soalan untuk indeks dan CAD JPY, JPY pair setakat ni? So, untuk JPY pair, anda juga melihat kepada kita ada untuk CAD JPY, GBP JPY, Euro JPY, NZD JPY yang menunjukkan dia sedang buat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, kita ada few yang ada momentum sequence di mana sini dah lebih 1618. Nampak tak cerita dia sama dengan indeks? Kita sedang tunggu untuk CAD JPY untuk long. Daripada structure ini tadi, daripada kawasan ni. Color hijau. Daripada kawasan ni tadi. Itu adalah untuk yen pair. CAD JPY yang dah ada. Lain-lain maybe anda boleh tunggu kepada GBP JPY. Tapi GBP JPY structure dia tak sejelas seperti CAD JPY. Sekiranya ini berlaku, if this happen, 5, 3, 5, 4 ni kita akan trade. Boleh tak dia pergi terus? Boleh. Ini adalah W ataupun A, B dan C. Kita dah habis. Kalau dia breakout atas ini, 1, 2, 3, 4, 5, kita akan jadikan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, habiskan 5 ni. Jadi 4 breakout ni anda jangan trade. Faham? Ini menjadi diagonal. 1, 2, 3, 4, 5 untuk habis 3 ni. Jangan trade yang ini. Jangan trade breakout ni. Okey, ada soalan? Untuk yen pair, untuk indeks, sebelum kita tengok kepada dollar pair dan juga kepada gold serta crosses. Kalau tak ada soalan, kita masuk kepada dolar.
So kita nampak tadi dekat sini kita jangkakan indeks ke atas. Ini adalah untuk indeks. Manakala yen not really kita nampak dia sebagai lemah. Sebab kita sedang melihat wave 5. Jadi untuk yen kita melihat dia sideway ke bawah. Ini masa ni untuk yen. Next kita lihat kepada dolar. Ini adalah untuk dolar. Jadi untuk dolar pada waktu ini, dolar indeks, dia dah sampai area equilibrium. Ini adalah untuk dolar indeks. Dia dah sampai area tu kali. Zon sawan tu dia dah sampai. Ni kawasan ni Dia dah masuk area tu. So interesting to see, adakah dia akan bounce daripada level ni? Adakah dia akan naik ke atas, sama ada dia akan buat benda ni ke atas, ataupun dia akan break out 1618. Tu dia. Sekiranya dia break out 1618, if it break 1618 ni, then kita jangkakan untuk dolar ni, break out 1618, then kita jangkakan bahawa dolar cuma buat 3 wave dekat sini. W, X, Y. A, B dan C. Faham? Ya. Jadi kita jangka dia habis kat sini dan ini adalah wave 2. Dia cuma habis kat sini. Sekiranya dia bounce daripada sini dan menunjukkan dan dia break, cuma sekiranya dia break atas ini. 1, 2, 3, 4, 5 break out atas ini, then kita katakan bahawa kita akan lihat kepada 5 wave ke atas. Dan itu adalah temporary US dollar punya strength. So US dollar betul-betul dekat that junction, whether kita akan nampak US dollar kuat ataupun US dollar lemah. Sekarang ni dia sendiri tak ada structure. Sekarang ni tak ada. Dia dah sampai area support dia dan tak tahu sama ada dia akan terus ataupun lemah. Tak tahu untuk US dollar semasa. Jadi itu bermakna untuk U-shave. Untuk U-shave ni, kita akan jumpa satu area support. Sama ada truncated ataupun naik ke atas. Kalau dolar kuat, ini naik ke atas. Interestingly, kita nampak untuk New Zealand dollar ni, dia dah masuk area, dah melangkaui 1618. Kalau kita ambil this connector. Ini dah lebih 1618. Tapi mind you, saya boleh lukis benda ni macam ni. ABC, 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu jatuh bawah. Okey. Apa pun kat kawasan semua ni, dia tak ada sequence. Anda tak trade long atau short dia. Anda tak buat apa. Anda trade dia kalau dia buat macam ni. Katalah kita jangka ini sebagai 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Katalah kita jangka ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Anda cuma trade dia kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3, dia break out. 1, 2, 3, 4, 5. Break out. Then anda trade dia. Faham? Pada waktu ini anda trade dia. Kalau dia pull back. Lain daripada tu anda tak sentuh benda ni. Ini baru, ini kita tak nampak apa yang jadi. Asalkan anda tak short NZD US dollar. Waalaikumsalam, Ustaz. Asalkan anda tak short NZD US dollar, anda okey. Ingat, ini boleh jadi flat daripada sini. Ya. Apa pun dia dah lengkap 1618. Jangan sentuh dia dulu. Dia dah lebih. Jadi by right, saya patutnya lukis ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Saya kekalkan dulu, saya nak tengok yang lain. Kalau saya tukar ni 1, 2, 3, 4, 5, semua chart lain saya tukar. Banyak kerja aku. Ruslan. Sampai subuh. Tak adalah. Dalam 1 jam lah saya duduk buat ni. Saya nak tengok ini saya nak tengok yang lain-lain. Contohnya dolar index tadi break 1618. Nampak yang lain-lain ni. Kalau dia break, kalau ini naik ke atas, ini saya akan tukar flat daripada sini.
A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa pun ada kat sentuh apa-apa dulu. Dia tak ada incomplete sequence ataupun momentum sequence. Itu bermakna untuk euro US dollar kita jangkakan masih ada this move one more. Ataupun dia dah habis. Either one. Ini boleh je habis. 3, 4, 5, 3, 1, 2. Boleh je habis. Okey, itu euro US dollar. GBP US dollar kita pun jangka dia mula melakukan correction. So satu lagi high. So tak ada apa. Tak ada apa. Nothing. Kalau anda nak trade incomplete sequence, tak ada apa-apa. Ni. A, B. Ini pun dalam kotak. 1 ke 1618. Tak ada apa-apa. Jangan sentuh. Waktu ni kalau anda sentuh dia, dia tak tentu. Sekejap atas, sekejap bawah. Kalau anda trade, ada oh ni uptrend. Dia dah habis. Lebih 1618. Uptrend. Kita tunggu wave 4. Jangan sentuh dulu. GBP US dollar, AUD US dollar also pulling back. All this pullback sama dengan saham buat correction tadi. Ini pun dekat-dekat dah. NZD ini pun dah dekat-dekat 1618. Ini pun dekat-dekat dah. Okay. Kalau ini breakout, itu menguatkan saya punya conviction bahawa US dollar tak. Masa ni tak. Ini kalau dia naik, ini lebih 1618 lah. Kalau kita ambil 123.6. Ni lebih. Jadi wave 5 kat sini mungkin break. Ini ngam-ngam. Sekejap. Sekejap Okey. Ni adalah wave 5 ini. Dekat-dekat dengan 1618 punya level. Jadi kita tengoklah. Kalau ini breakout, AUD breakout, NZD breakout, saya takkan katakan US dollar kuat dah. Dan ia akan menyebabkan US dollar JPY ni jatuh. Ia akan menyebabkan gold tu naik. Pada waktu ni tak. Nampak? Biarpun US dollar lemah, gold tak kuat. Satu saya tak dapat katakan dolar lemah. Tak dapat. Belum masanya. UCAD pun sedang melakukan correction. Tak ada apa-apa. Kita ada untuk ZN nothing. Tak ada apa-apa. Sofian, maksudnya pun akan truncate if AU break out. Bukan truncate. Kalau AU break out ke atas, truncate yang besar, time frame besar, yes, dia tak akan lengkapkan ini. Yang ni biar dia tak lengkapkan this move. Dia tak lengkapkan. Dia truncate kat sini. Sini Y kita. Sini kan truncate. Ni truncate ini kan. Yes. Kita akan habiskan Y kita kat sini. Setakat sebab itu saya dok bagi tahu. Sebab tu kita dok cuba untuk entry kat sini Sekarang ni untuk gold, anda ambil peluang, anda akan ambil risiko sekiranya ini berlaku. So it's either kalau dolar kuat, dan kalau dolar kuat, ini kena stop loss. Kalau dolar lemah, ini pergi jauh. Faham? US 30 breakdown ke bawah. Okay, saya dah pilih untuk Germany 30, saya tak trade untuk US 30 dia. Sebab sekarang ni nampaknya macam NU tadi dah break 1618. Itu sebabnya. Okey, ini mungkin ini adalah satu tempat untuk anda long. Sekarang ni saya tak sure adakah dia 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu berlaku, kita akan ambil kat sini. Saya tunggu dia break. Pada waktu ni anda nampak semua ni ada
divergence. Ini dia ada divergence. Jadi kalau dia break bawah ini, then saya akan ambil tempat entry kat sini. Yap, US 30. Faham? Anda boleh long gold dekat sini. Kalau dia break out this one, low kat sini. Okey, maksudnya kita ada satu lagi structure. Jadi kalau itu berlaku, gold anda long kat sini. Letakkan hampir dah tu, dekat-dekat. Itulah untuk gold. Maksudnya kalau dia buat ni, ini tempat entry dia. 1752. Stop loss bawah ni. Itu untuk gold. So ini mungkin pergi jauh. Ini mungkin adalah benda ni tau. Ini adalah 1, 2. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu pergi jauh. Ini adalah 1, 2, 3. Yes. RSI kena reset dulu. Satu kena breakdown ke bawah. Baru kita entry untuk apa dia? Untuk zigzag. Dia batalkan divergence di belakang. Jadi ini adalah tempat entry untuk gold. Silver, masalahnya saya tak dapat ni, silver sedang buat benda lain. Tapi kalau ini breakdown ke bawah, 1, 2, 3, sama juga. Ini C. Ini silver. Tapi entry untuk gold. Minyak pun menunjukkan, semua menunjukkan US dollar lemah ni. Habis dolar. Satu, dua. Ini lebih daripada, ini lebih 1618. Nampak? Yang besar dia, A dan B pun dah dekat. Jadi everything is showing. Saya tak lukis dia dahulu, saya tak letakkan dahulu selagi baru New Zealand dollar. Lain belum. Kalau yang lain-lain dah tunjuk benda tu, saya tukar semua. Malam ni sebelum sahur kita buat benda tu. Tak lama lah. Okey. Minyak, copper juga menunjukkan habis semua. Everything. Copper ni tak dapat nak kuat kalau US dollar kuat. Dia naik ke atas. Ini pun dah dekat-dekat. Dia tak ada ni. Dia dah masuk dalam equilibrium. Ini dah masuk dalam 1 ke 1618. Kalau ini terus pergi, habis lah. Tak ada dah US dollar. Saham mencanak. Yen jatuh. Euro AUD. Ni yang sebabnya saya pun masih agak-agak sikit Betul ke dolar kuat ni? Sebab kalau dolar kuat, ini akan naik dahulu. So sekarang ni dolar tengah correction kan? Nampak ni naik dahulu. Tapi structure dia menunjukkan dolar lemah. Ni turun ke bawah. But overall masih ada satu lagi. Kalau betul dolar index buat 1618, agaknya ini dah tak ada dah. Yang atas ni tak ada. 5 wave, breakout low, anda long. Anda short. Untuk Euro AUD. Pada waktu ni tak ada. Saham Malaysia, XM tak ada. Saya tak dapat nak analisa saham Malaysia dalam masa kita buat XM punya ni. Saya tak, Sufian, saya tinggalkan saham. Saya tak tinggalkan. Saya ada pegang few counter. Tapi kalau nak trade saham Malaysia, saya tak trade saham Malaysia. Duk kena pump dengan damnya, mana tahan. Saya tak. Saya masa bayangkan last saya kalau cerita pasal trading saham Malaysia, counter Malaysia, masa tu second bot ada lagi. Tu tahun berapa tu? 97 lah. Tahun berapa? Second bot ada lagi. Bayangkan lama tak lamanya. Tu saya trade saham. Sekarang ni kalau saham Malaysia saya buy and hold. Saya tak trade. Saya lihat 5 tahun dan saya cari untuk dividen. Okay. The usual suspect. Saya kalau saham Malaysia ni saya tak peduli kepada fundamental langsung.
Sebab tak dapat. Dia naik kena gedam. Dia naik kena gedam. Saya tengok teknikal semata-mata. Yes. Sekali yang second board tu jadi S-Market lah. Bayangkan berapa tahun dah saya tak trade saham Malaysia. Masa second board lagi kan. Bayangkan. Kalau tanya saya apa yang naik hari ni, saya tak tahu. Ada apa saya baca tadi dah naik 26%. I don't know. Saya tak follow. Setahun sekali saya baca. Kalau ada peluang, saya beli dia. Setahun sekali saya simpan dia. 3-5 tahun ambil dividen dia. Kalau harga dia naik, saya keluar. Itu je. Kalau teknikal dia lah. Saya tengok teknikal saja. Kalau Malaysia punya ni memang tak dapat. Hampir. Kalau tengok news dia, tengok ni sekejap ni tak dapat dah. Okey. Euro GBP. Anda trade dia kalau ini tak equalate. Faham? Kalau ini tak sampai equalate. Okey? Sebab kalau 4 ni equalate atas ni, ini adalah satu, ini tak dapat jadi wave 3. Maksudnya kita dah habis dah movement ni ke atas. Saya nak cari untuk long Euro GBP. Tahu tak kenapa? Kalau betul US dollar lemah, Euro GBP naik. Okey. So sekiranya sini berlakunya 5 wave dan breakout 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan cuba cari entry kat sini. Hanya jika ini berlaku, di mana dia naik dalam 5 wave. Hanya jika dia naik dalam 5 wave. Lain daripada tu dan breakout. Kalau lain daripada tu dia naik 5 wave, dia tak breakout, saya tak entry. Saya akan biarkan satu structure naik dulu. Okey. Euro GBP, ingat Euro GBP. Jadi saya buang Euro GBP yang kita nak short dalam ni. Saya buang Euro GBP yang kita nak short dalam ni. Dan kalau itu berlaku, itu adalah kelemahan US dollar. Maksudnya kalau ini breakout 5 wave then saya dah jangka US dollar punya kelemahan. Itu bermaksud kalau ini buat kerja tu, GBP AUD ni habis dekat sini sahaja dan jatuh ke bawah. Habis dah kat sini. 3 wave jatuh ke bawah. Dan ini adalah struktur 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini 2. Faham? Ini kan jadi 1. Nampak tak saya boleh lukis jadi 1? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kalau dia breakout 1, 2, 3, 4, 5. Faham dia? Apa anda nak buat? 1, 2, 3 anda short GBP AUD ni. Tak perlu ke atas. Sini anda short. Itu adalah US dollar kelemahan. Itu US dollar kelemahan. Kelemahan US dollar. Tapi disebabkan kita jangka masih ada kekuatan US dollar, kita jangka ini ke atas. Itu tak perlu berlaku. Kalau dia breakdown ke bawah, kita ada sequence, anda trade dia. Nampak? 5 wave? Boleh Rosan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ni 3 ni. Dia breakdown ke bawah ini, saya buat wave 2. Turun, breakdown sini, US dollar habis. Faham? GBP AUD tengok Kita ambil chart lain. Ini peluang tau, GBP AUD, GBP NZD tu. Itu something yang saya duk teropong. Lama dah saya cerita GBP AUD, GBP NZD semua ni. Kita ambil satu lah kat sini Okey, kita tengok dekat 1 hour. Anda nampak tak structure ni? 5 wave. Ini 5 wave. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey? Ini 3.
Okey, kalau dia akan ada sequence, maksudnya kita dah ada satu lengkap, satu struktur lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Jadi sekarang kita nak tunggu incomplete. 2, 3, 4, 5, breakout. 1, 2, 3. Ni incomplete yang kita tengah tunggu. Incomplete di mana kita ada Fibonacci extension yang tak lengkap 100 lagi. Boleh? Itu. Saya cek macam tu je. Saya tak ada lukis elite wave semua. Lagi senang kan? Ini 5 wave. Jadi anda tunggu, kalau anda cuma ada structure, nampak kali? Tak payah pun pakai elite wave. Anda nampak ni 1, 2, 3, 4, 5. Breakdown. Right? Then anda trade dia. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 anda short. Syarat dia, ini kena breakout. Kalau tak ada. Mana-mana satu, GA, GN, GCAP, GBP cap. GBP cap mungkin. GBP cap. Okey, GBP cap. GBP cap lengkap. Lengkap 5, 3. Ini dalam flat. Jadi anda tengok nampak? Ni adalah 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada flat. Nampak dia buat flat? 1, 2, 3 A, 1, 2, 3 B, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia breakout 2, 3, 4, 5, breakout bawah 1, 2, 3 anda short. Kalau anda nak lukis dia sebagai negatif, sebagai ke bawah. Kalau anda nak lukis dia sebagai positif, boleh ke atas. Sebab tu jangan anda cuma tak kisah apa elite wave dia. Anda tengok structure, incomplete sequence, momentum sequence. Itu je. Sebab elite wave ni boleh bertukar dalam 1 hour punya time frame, 4 hour punya time frame dia boleh bertukar. Satu saya tak lukis dia 15 minit. Pengsan saya dah tukar-tukar. Jadi cuma kalau dia buat ke bawah. Kalau tak, dia bergerak seperti yang apa kita tandakan sekarang. Ini adalah kekuatan US dollar. Ada lagi kekuatan US dollar. Ada lagi. Bukannya dia terus kuat, ada lagi. Dan last sekali adalah GBP NZD. Okey. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi high. Okey. Tapi ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 jatuh. Lagi cantik kalau saya lukis macam tu kan. Kejatuhan ke bawah. Lagi cantik sebenarnya. Chart dia lebih make sense. Disebabkan oleh USD JPY ini sebab tu saya tak buat dia macam tu. Sebab ini kita ada incomplete sequence ke atas ini. Sebab tu saya tak dapat nak katakan US dollar lemah. Belum lagi. Okey, ada soalan? Malaysia punya ni nak tengok mana, Pian? Dia tak sampai, tak payah trade benda lain. Itu je. Daripada kita trade yang tak tahu ke mana dia dalam correction. Kan? Malaysia punya ni the usual suspect. Asia, ekonomi dia buka. Asia ni masih dalam correction. Movement dia masih lagi dalam 3 wave. Ini masih lagi dalam 3 wave. Daripada dark low ni masih lagi 3 wave. Okey. Anda cuma trade dia, kalau trading, anda cuma trade dia kalau dia buat benda ni. 5. Daripada bawah ni 5, 1, 2, 3 anda long. Lain daripada tu tak ada. Dia boleh turun lagi ni.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, W dah turun lagi. One more low. Faham tak? Kalau anda tengok dekat ni, dekat yang time frame lebih besar, ini boleh jadi benda ni tau. Try tengok Ini boleh jadi benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lepas tu kita ke bawah. Tak habis lagi correction. Itu adalah wave 4. Tapi ini wave 5. Anda buy lagi. Faham tak? Anda buy lagi kat sini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Faham maksud saya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Kalau dia buat macam ni. Asalkan anda tak sell dia. Faham? Sofian? Kalau dia buat benda ni, anda buy kat sini. Kalau dia buat benda ni, anda buy kat sini. Ini dah sampai equilibrium. Daripada bawah ni, ini dah sampai equilibrium. Kalau dia terus turun ke bawah ni, anda buy dia. Itu Asia. Apa lagi counter nak tengok? Ada apa-apa lain counter nak tengok? Kalau dia buat benda tu, kalau tak ada. Jangan buy daripada sekarang. Tak, tak ada. Okay. Kita cuma tahu kalau dia break out bawah ni. Itu Asia. Kita tahu ekonomi dibuka kan. Slowly ekonomi dibuka. Orang makin ramai dapat ni. Jadi saya nampak sini, kawasan sini sebagai dia punya floor lah. Ni the usual suspect lah. Apa lagi yang orang minat kat Malaysia ni? Saya yang zaman dulu-dulu renung. Sekarang ni dah tak menarik. MMC. Okay. MMC Corporation. MMC Corp. MMC Corp. MMC Corp. Bounce dekat sini nampak seperti 5 wave. Ini Ini 5 wave. 1, 2, 3. A, B ataupun C. Sekejap RSI dia. Ini ada divergence. Sini ada divergence. Ini 5 wave. Okay. So MMC apa bisnes dia? MMC. Ini satu turun. Jauh lagi ni. Ini satu lagi high kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Jadi ini kita ada 1, 2, 3, 4. Construction. Bukanlah dia, saya tahu dia construction. MMC bukan, itu MJC, Mudah Jaya. Okey, ini adalah 4, 5. Kalau nak masuk dia, kalau anda nak pegang lama, anda tunggu benda ni. Breakout. Anda tunggu satu structure complete. Faham? Structure complete yang breakout dengan 5 wave. Mana-mana yang mining, construction, semua. Dia sama kan? Rupa dia. Gamuda contohnya. Contohnya Gamuda. Sini 5 wave. Ini 5 wave. Jadi anda tunggu dia buat macam ni. Ini 5 wave.
Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini dalam dia. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Jadi ini semua satu struktur naik. MJC Sarawak. Tapi dekat sini pun ada Mudah Jaya. Okey, ini 1, ini 2. Ini tengah buat 1. Ini adalah 1, 2. Ini tak ada. Gamuda tak ada. MMC nampak struktur yang lebih trending. Ni lebih trending. So antara dua tu ada trade yang ini. Tunggu yang ini. Jangan trade sekarang. Kalau trading lah. Kalau anda melabur, anda tengok sini. Anda melabur, anda tengok kawasan ni. Bila dia jatuh, anda buy. Kalau anda trading, anda tunggu trend. Faham tak? Beza dia, kalau anda melabur, anda tunggu sini. Kalau anda trading, anda tunggu ini. Anda tunggu trend. Itu beza dia. Faham tak? Kalau dia buat macam ni. Jadi, itu trading. Ada trade kat sini. Kalau anda melabur, anda tunggu bila dia jatuh nanti. So, bagi anda, sini adalah anda punya low. March, nampak tak? March 23 tu. Satu dunia punya low. Okay? It will correct against ini. Okay? So, anda tunggu this move. Ini untuk mereka yang untuk melabur. Bagi mereka yang trade, anda tunggu trend. So, trend dekat sini dah ada. Sini satu series. Satu series pergerakan ke atas. Anda tunggu siri baru. Faham tak? Anda dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Oops. Anda dah ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Belum trend. Dia kena buat 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. Then anda tarik Fibo. Dan kita tahu dia tak habis lagi. Dan kita tunggu 1, 2, 3 untuk kita trade. Kita trade daripada sini. Benda tu je. Ulang-ulang benda tu. Yes. Invest, anda masuk kat sini. Invest, anda masuk kat sini. Trade, anda tunggu kat sini. Itu beza dia. Itu beza application of tools ya, bila ada trading dan ada invest. Itu beza dia kali. Ya, sebab anda trading, you can time the market, but you can follow the trend. Itu trading. Kalau anda invest, what you want is buying something dalam discount, dalam apabila murah. The same apply untuk trading, tapi konsep murah dia tak sama. Trending dan juga kepada value. Itu dia. Okey? Sampai ke MMC. Ada lain? Last satu lagi. Kita ada masa lagi. Untuk yang lain-lain tadi semua saya dah letakkan. Saya save, lupa nak save. Application dia sama je. Tak kisah apa yang anda trade ataupun invest. Application dia sama je. Saya kena buang 2 kali pelip. Okey, ada apa-apa lain yang kita nak tengok? Kalau ada apa-apa lain, Bitcoin. Tak payah tengok apa yang saya dah lukis. Ni futures. Tengok. Kumpulan FIMA. Apa dia punya ticker? Kumpulan FIMA ni. Ya, 1, 2,
Ini masih lagi adalah benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Anda tengok kalau dia buat, kalau kita jangka ini wave 5, anda akan tengok indikator dia sedang melakukan divergence. Kalau indikator dia breakout divergence, ini akan jadi 1, 2. Faham tak? Kalau indikator dia breakout divergence, kita sedang buat wave 3 dalam 3. Faham, Tian? Ya? Anda tengok breakout ini, anda jangan trade. Anda tak trade dia. Kalau dia breakout ini, anda tak trade dia. Anda tunggu dia move. 1, 2, 3, besar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, trade kat sini. Itu kalau anda trading. Bila ada trend. Faham? Tapi, kalau RSI dia breakout atas ini, then anda ada 1, 2, sini buat 1, 2, 3, 4, 5, breakout, 1, 2, 3, sini anda trade. Itu je. Extension. Exactly. Tapi, dia kena ada dengan momentum. Extension, wave 3 kena ada momentum. Pelik lah kan? Kalau dia tak ada extension, tak masuk akal. Logik je pun, kan? Dia benda ni logik je. Kalau dia naik, tapi tak ada ni. Kita kata extend, mana boleh extend? Tak ada volume, tak ada apa dekat RSI, tak move pun. Macam mana kita nak kata extension? Jadi itu wave 5. Kita masuk, dia buat besar. Pengsan kita. Sama. Yes. Benda sama. Benda sama. Cuma kat sini kita nampak dia wave 5. Ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Anda trade dia kalau dia batalkan divergence, reset dan kita ada extension. Dan ini jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, ini wave 3. Faham? Apa juga instrumen, buat benda sama je. Saya boring lah cerita sama. Benda sama. Trade, kalau trade bila ada momentum. Simple dia cara dia kan, nampak tak? Tak payah lukis edit wave. Tak payah. Boleh lukis edit wave, lagi cantik lah kalau anda boleh. Saya boleh lukis edit wave dia, tapi ambil masa lah. Nampak? Tak payah pun kan? Ni anda nampak ni memang 5 wave. Tarik 3. Ini 5 wave. Tarik 3. Tengok RSI dia ada divergence. Batal divergence, ini 1, 2. Itu jadi 3 dalam 3. Tiap kali dia breakout kan, ada tengok RSI tu. Breakout, ada tengok RSI. Breakout, ada tengok RSI. RSI dia naik, ada tunggu pullback 3 wave long. RSI dia breakout, RSI dia tak breakout, RSI dia dalam divergence, ada tunggu 3 wave besar untuk entry. Buat benda tu ulang. Ada tak incomplete sequence? Ini ada incomplete sequence. Tu saya tengok benda tu tadi. Ini ada kan. Ini tak habis lagi. Jadi ia ada potensi untuk buat 1, 2, 1, 2. Masuk boleh. Ini boleh. FIMA. Dia tak lengkap lagi. Untuk short term ada peluang. Kalau besok kan. Untuk short term anda kena dapat tengok trading view. Tengok candlestick. Tak nampak. Okay, ini ada incomplete sequence. Tapi anda nak tengok dia besar sikit. Besar sikit dia masuk. Cuma ni tak ada high. Kalau dia high 5, dan boleh cari. Untuk short term bagi mereka yang intraday ya. Okey, benda sama. Apa juga chart, sistem yang sama. Okey, so interesting dia tengok kepada US dollar. Apa dia nak buat? Whether dia akan, kita ada NZD US dollar tadi yang dah break dan lain-lain dollar pair dalam equilibrium. Dollar index, AUD US dollar, GBP US dollar. So
Itu kata putus dia. Whether US dollar lemah, kalau US dollar lemah, yen juga akan lemah, yen pair terbang, indeks akan lebih sideways. Indeks akan lebih sideways dia. Okey, itu sahaja untuk petang ni. Download yang lain market outlook dekat grup. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insyaAllah kita berjumpa lagi. Esok sesi saya seperti biasa ada 2 sebab kita tak ada live show.